maksud. Daripada Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ni dalam kuliah-kuliah yang lepas telah pun saya ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, siapa dia. Dalam kitab hadis, dia ni di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalau kita tengok di dalam kitab-kitab hadis, nama Abdullah bin Mas'ud ni glamour lah. Nama Abdullah bin Mas'ud ni glamour, yang mana dia di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis, kerana dia masuk Islam pun di antara sahabat-sahabat yang mutaqaddimin, sahabat-sahabat yang minas sabiqin, daripada kalangan sahabat yang awal masuk ke dalam Islam. Baik. Saya nak bagi tahu saya punya mikrofon ni dah okey. Sebab ada siapa entah tadi anak-anak duk main lah tadi tu. Dia tukar setting saya punya speaker, patutlah tak bunyi, saya dah betulkan balik. Dia ada bunyi balik. Baik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ketika mana berlakunya ataupun setelah berlakunya peperangan Hunain. Tuan-tuan dan puan-puan, biasa dengar peperangan Hunain. Peperangan Hunain berlaku setelah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah. Kalau kita tengok dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang tanya kita, bila berlakunya pembukaan kota Mekah, agak-agak boleh jawab tak? Pembukaan kota Mekah berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Ni kena ingat ni. Kerana itu merupakan tarikh, antara tarikh bersejarah lah. Kadang-kadang kita ni tarikh anniversary, tarikh lahir isteri ingat kan. Cuma tarikh kebesaran Islam ni rasa macam dah full memori otak kita nak masuk kan. Tapi tak apalah, kita cuba untuk ingat. Pembukaan kota Mekah berlaku pada tahun ke-8 Hijrah, yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apabila berlakunya pembukaan kota Mekah, maka ada satu puak daripada kalangan orang Arab pada masa itu, iaitu golongan Hawazin. Yang mana golongan Hawazin ini, dia berasal daripada kabilah Mudhar. Yang mana kabilah ni, dia rasa tak selesa. Dia rasa tak berapa nak sedap hati apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berjaya membuka kota Mekah, berjaya menjadikan orang-orang Quraisy yang asalnya pemimpin di negara Mekah, yang asalnya penguasa di kawasan Mekah, bukan hanya dihormati oleh orang-orang Mekah, bahkan golongan Quraisy dihormati juga oleh puak-puak Arab yang berada di sekeliling tanah Arab pada masa itu. Termasuklah golongan-golongan Hawazin ni, dan termasuk juga golongan Saqif yang berada ataupun yang menduduki Taif. Maka pada zaman dulu, sebelum daripada peristiwa hijrah, sebelum daripada kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kepada orang-orang Arab di Mekah, orang Arab Mekah, terutamanya golongan Quraisy, mempunyai hubungan baik dengan puak-puak yang berada ataupun dengan pemimpin-pemimpin Arab yang berada di sekitar tanah Arab Mekah pada masa itu. Bahkan pada zaman dulu, kalau kita tengok, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke bumi Taif. Waktu Nabi pergi ke bumi Taif, Nabi ajak orang-orang Taif untuk masuk ke dalam Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam usaha untuk ajak orang-orang Taif ni terima Islam dan sediakan bumi Taif untuk menjadi pusat penyebaran Islam yang pertama pada waktu itu. Tetapi orang Taif tak terima, dan orang Taif baling batu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdarah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh di kebun Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Yang mana kita semua tahu, sesiapa yang membaca sirah, Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah adalah orang besar yang berada di Mekah.
Kenapa pula dia punya kebun ada dekat Taif? Kerana pada zaman dulu, hubungan di antara puak-puak Taif dan orang-orang Mekah ni memang rapat. Sehingga kan orang-orang Mekah yang bangsawan, yang kaya-kaya, mempunyai tanah kebun di Taif. Mereka membeli tanah di Taif kerana tanah di Taif ni subur, yang boleh untuk bercucuk tanam, tanam buah, tanam anggur dan seumpamanya. Oleh kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada peringkat awal Islam, pada peringkat awal Islam, ketika mana Nabi SAW berada di Mekah, orang-orang Hawazin ni dia orang tak berapa nak cara sangat. Dia orang tak berapa nak cara sangat dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa dia orang tak cara sangat? Kerana menurut pandangan mereka, apa yang dilakukan oleh orang Quraisy dari sudut penentangan terhadap Nabi Muhammad SAW ini telah memadai, cukup. Mereka percaya dengan kepimpinan Quraisy, maka mereka rasa cukuplah. Jadi tak perlulah kita nak lebih-lebih, tak perlu kita nak pening-pening kepala. Orang Quraisy dah buat bagi pihak kita, kita just tunggu saja. Tunggu kekalahan Nabi Muhammad SAW. Tunggu kekalahan Muhammad ni. Quraisy pasti tahu. Kita serahkan kepada Quraisy kerana Quraisy merupakan pemimpin pada zaman tu. Jadi Quraisy ni tuan-tuan, pengaruh dia besar. Bukan hanya dari sudut ekonomi dia orang kuat, dia orang juga pakar dalam mentadbir Mekah pada masa tu, yang mana Mekah sebelum daripada hijrah, sebelum daripada pembukaan kota Mekah sendiri pun, Mekah merupakan tumpuan orang. Sebab tu Abrahah datang tak puas hati. Dia buat bangunan, orang tak datang. Pada masa tu, dia bawa gajah nak robohkan Kaabah. Kerana dia tak puas hati, dia dengki. Dia dengki tentang perkembangan ataupun keglamoran. Keglamoran, kita panggil keglamoran lah kot, kemasyhuran orang-orang Mekah, bumi Mekah pada masa tu. Jadi dia tak puas hati, dia nak pergi robohkan Kaabah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pelihara Kaabahnya dengan menghantar burung ababil. Cuma dekat Malaysia ni ada satu isu yang berat, yang mana ada pameran orang buat sekarang ni menjadi isu jugalah, jadi viral, yang mana mereka pamerkan batu burung ababil. Dia kata dia jumpa batu burung ababil. Saya pun heran kan. Saya pun heran, mana entah dia jumpa. Kita tahulah burung ababil ni dia bawa batu yang dikatakan daripada neraka. Kita pun tak jumpa dah. Kan, kalau kita jumpa pun batu tu, kita tak boleh ambil bawa balik. Kerana Nabi SAW tak bagi kita ambil apa-apa manfaat daripada tempat yang dilaknat. Kan? Jadi kalaulah batu tu digunakan untuk tembak, untuk baling puak-puak yang nak robohkan Kaabah pada zaman Abrahah tu, patutnya kita tak payah bawa balik. Tu satu. Kalau dia tak jumpa dalam dunia, bila masa dia masuk neraka ambil batu tu? Jadi benda ni jadi isu lah kat Malaysia ni. Dia apa kata mereka ada sijil. Tapi peliknya ejaan Mekah pun salah. Dia eja Mekah dengan ejaan mim ya kaf alif ha. Mana ada orang Arab eja Mekah dengan mim ya? Itu bahasa orang Malaysia bolehlah Mekah. Orang Arab panggil Makkah, mim kata marbutah. Jadi kantoi lah. Jadi kantoi. Bila dah kantoi itu, sebahagian daripada pembela mereka cuba untuk kata, alah, benda palsu tak apa. Yang penting kita boleh guna untuk sayang Nabi. Saya tuan-tuan dan puan-puan kadang-kadang pelik. Kan? Kadang-kadang pelik dengan mereka ni. Benda tu dah tahu palsu, yang nak pergi buat sijil, nak menunjukkan original tu pasal apa? Tu satu dah menipu. Dah lah menipu pula atas nama Nabi pula tu. Duk kata Nabi punya tongkat lah, duk kata Nabi punya rambut lah. Kita tak heran kalau benda tu betul. Ini benda dah tak betul. Lepas tu buat sijil nak bagi nampak macam betul. Ini masalahnya. Dan bila confirm dah tak betul, tiba-tiba kebetulan pula kawan-kawan kita ni rajin pula pergi tanya. Sijil tu kononnya dikeluarkan oleh satu muzium dekat Arab Saudi. Mereka pergi tanya dekat pegawai besar muzium tu. Pegawai besar muzium tu siap buat video lagi. Dia kata ini semua palsu. Dia kata saya tak ada keluarkan sijil yang seumpama tu. Jadi kantoi lah. Bila kantoi tuan-tuan dan puan-puan, tetap tahan juga. Dia kata ini semua golongan Wahabi dengki.
Biarlah benda palsu pun. Yang penting kita dapat sayang Nabi SAW. Jadi saya pun heran, tiba-tiba Wahabi pula yang salah. Saya ingat, kalau betul lah Wahabi ni ada, Wahabi adalah satu gerakan yang paling berjaya dalam dunia. Imam kena tampar Wahabi. Yang bongkarkan benda ni Wahabi. Yang buat bom sana, bom sini Wahabi. Maka Wahabi telah menjadi satu orang kata apa? Satu gerakan yang paling berjaya. Semua yang buat kacau, semua Wahabi punya pasal. Tapi sebenarnya bukanlah. Hanya alasan mereka nak melepaskan diri. Sebab tu saya tulis malam sikit. Saya kata, tuan-tuan, dalam bab agama ni, kita nak tahu asli tak asli. Tuan-tuan cuba bayang kalau pergi shopping kat kedai. Sayur palsu. Ayam palsu. Timbang-timbang ayam bayar. Lepas tu lepas bayar, bawa balik nak masak, tengok-tengok potong-potong plastik. Nampak macam ori. Tuan-tuan bagi balik kat pasar raya, dia kata, ini minta mahal lah, ni ayam palsu. Kenapa pula jual ayam palsu ni? Saya ingat ayam betul boleh masak ni, tak boleh masak. Tak apa, yang pentingnya adalah bila tengok ni teringat ayam betul. Agak-agak boleh terima tak? Sama juga kita bayar hutang kat orang, kan? Kita bayar duit palsu, duit Saidina ke duit monopoli ke. Jadi bila orang tengok, ini duit palsu, tak apa, yang penting duit juga. Duit palsu pun yang penting duit. Jadi terima je. Paling tidak bila tengok duit palsu ni boleh teringat duit yang betul. Agak-agak boleh terima. Kalau bab agama boleh terima yang palsu, takkan bab dunia tak boleh terima. Sebab tu dalam bab agama ni Nabi SAW memberikan penegasan. Memberikan penegasan yang begitu jelas kepada kita. Nabi kata apa? Innal kadhiba alayya laysa kadhibin ala ahad. Fa innahu man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Atau kama qala. Hadis mutawatir diriwayatkan lebih 70 orang sahabat. Yang mana Nabi kata, sesungguhnya berdusta di atas nama aku tidak sama seperti mana berdusta di atas nama orang lain. Tak sama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya. Sesungguhnya sesiapa yang berdusta di atas nama aku dengan sengaja, maka tunggulah tempatnya di neraka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, kita berduka citalah dengan sifat orang-orang Islam yang sanggup menipu atas nama Nabi. Tapi tak apa, itu sekadar selingan lah. Jadi saya nak sebutnya adalah, saya nak sebut apa? Saya nak sebut yang menyebabkan puak Abrahah ni tak puas hati dengan orang Mekah pada masa itu sebab memang Kaabah menjadi tumpuan. Sebelum daripada Nabi SAW menjadi Nabi pun memang menjadi tumpuan. Jadi sebab tu orang-orang Arab ni dia percaya kepada Quraisy. Dia percaya kepada kepimpinan Quraisy. Jadi bila mana Nabi SAW muncul di kota Mekah, Nabi membawa dakwah selama 13 tahun. Orang-orang Hawazin ni, puak-puak Hawazin ni, dia tak heran pun. Dia rasa macam tak apalah. Kita biarkan saja Quraisy menguruskan Muhammad. Bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, masa tu orang Quraisy masih lagi memusuhi Nabi SAW. Golongan puak musyrikin Quraisy ni masih lagi berperang dengan Nabi SAW, dan orang Hawazin tak mau ambil cara lah, tak mau ambil tahu. Mereka rasa biarlah orang Quraisy yang uruskan, kita tak payah pening kepala. Sebab Muhammad ni pun Quraisy. Muhammad ni Quraisy, jadi orang Quraisy lah lebih pandai. Tiba-tiba tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba kebetulan takdir Allah memihak kepada orang Islam. Takdir Allah memihak kepada orang Islam berjaya menguasai kota Mekah, dan perkara ini telah menjadikan puak-puak Hawazin jadi takut. Kerana apa? Kerana Quraisy dah tewas, Quraisy dah masuk Islam. Quraisy dah tewas. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada masa inilah orang-orang Hawazin ni rasa tidak boleh lagi bergantung harap, kepada orang-orang Quraisy yang telah kalah. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila orang-orang Hawazin ni dah rasa kelang kabut, maka mereka cuba untuk menghimpunkan kekuatan. Mereka ajak puak-puak lain daripada kalangan Arab yang ada pada masa itu, iaitu daripada puak Ghatafan juga. Mereka berkumpul
diketuai oleh Malik bin Auf pada waktu itu, yang mana bilangan mereka hampir 20,000 disebut dalam kitab-kitab sejarah, nak memerangi Nabi SAW. Maka pada waktu itulah orang-orang Islam menuju ke satu tempat yang bernama Hunain pada hari yang kelima dalam bulan Syawal. Ya, maka orang Islam ni bilangan dia dikirakan sekadar ada 10,000 orang yang berperang bersama dengan Nabi SAW. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ini yang berlaku pada peperangan Hunain. Dan dalam perang Hunain ni akhirnya Allah Azza wa Jal memberi kemenangan kepada orang-orang Quraisy, kepada orang-orang Islam, kemenangan yang akhirnya mendapat harta rampasan yang banyak. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, apabila berlakunya perang Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan beberapa orang pada pemberian harta-harta rampasan perang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan Aqra bin Habis 100 ekor unta. Nabi memberikan Aqra bin Habis ni 100 ekor unta, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan Uyainah bin Hisin sebanyak itu juga. Yang mana mereka ni adalah golongan yang bukan daripada golongan yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan golongan yang rapat pun. Mereka ni baru saja bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemberian ini, ya, wa aqta nasan min asyrafil Arab, dan Nabi juga memberikan beberapa golongan manusia daripada kalangan bangsawan-bangsawan Arab, wa atharahum yauma idzin fil qismah, dan Nabi mendahulukan mereka dalam pemberian harta rampasan perang. Yang mana pemberian ini sebenarnya telah menjadikan beberapa orang sahabat Nabi rasa pelik. Antara yang pelik adalah antara yang duka cita lah. Macam terasa sikit dengan pemberian Nabi ni adalah puak-puak yang muda daripada kalangan orang-orang Ansar. Yang mana puak-puak Ansar ni tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, mereka ada bercakap-cakap sehingga mereka mengatakan, pedang-pedang kami masih lagi menitis darah-darah orang-orang yang menentang Islam. Tiba-tiba Nabi SAW berikan harta rampasan perang ni kepada mereka-mereka yang tak ada terlibat daripada awal pun bersama dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW panggil orang-orang Ansar, Nabi pujuk orang Ansar. Sehingga kan Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat, yang mana kisah ni masyhur dalam kitab-kitab sirah, yang mana Nabi SAW menyebutkan, amma tardaun ayyarji'an nasi bisyati wal ba'ir wa tarji'una ila rihalikum bi rasul wa tarji'una bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum. Adakah kamu tidak suka? Adakah kamu rasa tak cukup lagi? Adakah kamu tak rasa redha lagi apabila manusia balik ke kampung halaman mereka membawa kambing dan unta, tetapi kamu balik ke negeri kamu membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi SAW nak sebut kepada orang Ansar bahawasanya Nabi tetap menyayangi golongan Ansar. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan dalam hadis tersebut, Nabi kata, ma salakal ansar syi'ban aw fajjan wa salakal akhar fajjan illa wa salaktu syi'bal ansar. Tidak ada orang-orang Ansar melalui satu jalan dan orang lain melalui jalan yang lain, melainkan aku memilih jalan Ansar. Allahumma arhamil Ansar, ya Allah sayangi Ansar, wa abna al Ansar, dan sayangi juga anak-anak orang Ansar, wa abna'il Ansar, dan cucu orang-orang Ansar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, kalau kita tengok dalam kisah ni, orang-orang Ansar berjaya dipujuk oleh Nabi SAW, dan Nabi berjaya untuk bagi tahu kepada orang Ansar alasan Nabi SAW kenapa Nabi mendahulukan orang lain, iaitu nak melembutkan jiwa mereka, terutama golongan-golongan yang baru terima Islam, golongan-golongan yang baru terima Islam, dan juga mungkin untuk melembutkan golongan yang lain supaya yang lain bila tengok benda ni berlaku, dia juga akan tertarik dan nak kepada Islam.
Tapi ada di kalangan orang-orang yang lain juga yang tak puas hati, bukan hanya golongan Ansar. Maka sebab itu, ya, ada seorang lelaki, faqala rajulun, berkata seorang lelaki, wallahi inna hadhihi qismatun ma udila fiha. Dia kata, demi Allah, ini merupakan ini adalah satu pemberian yang tidak adil padanya. Dia sebut macam tu. Dia tengok Nabi SAW bagi. Dia kata, ini sebenarnya bukan pemberian yang adil padanya. Ni tak adil ni. Ni pemberian ni tak sama. Pemberian ni zalim. Pemberian ni tak ada keadilan padanya. Dia kata, wama urida fiha wajhullah. Dan pemberian ni, tujuan orang yang buat ni bukan inginkan kepada keredaan Allah. Oh, ini kata-kata yang besar ni, tuan-tuan. Dia sebut macam tu. Ulama hadis mengatakan yang sebut perkataan ni adalah ketua, yang mana dia ni daripada keturunan dia lah keluarnya puak-puak Khawarij. Puak-puak Khawarij yang namanya Zulkhuwaisirah. Tetapi ada juga yang tidak bersetuju. Ada kata ni orang lain. Zulkhuwaisirah ni orang lain. Dia cakap depan-depan Nabi. Yang ni nampak macam bukan cakap depan Nabi lah. Di sana ada dua pandangan. Boleh jadi dia. Kerana dalam riwayat yang lain dia sebut kepada Nabi Muhammad jelas-jelas. Dia kata, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adillah kamu wahai Muhammad. Oleh kerana tu, sebahagian ulama hadis kata mereka adalah golongan ni orang yang sama. Zulkhuwaisirah nama dia. Tapi ada juga yang tidak bersetuju. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, bila berlaku dialog ini, bila disebut, laki tu sebut, Abdullah bin Mas'ud dengar. Bila sebut macam tu je, Abdullah bin Mas'ud dia dengar, dia terus bagi tahu kepada Nabi. Dia pun kata, faqultu wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, demi Allah, aku akan mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nak kena bagi tahu Nabi? Kerana perkataan yang disebutkan oleh lelaki ni adalah perkataan yang besar. Perkataan yang disebutkan oleh lelaki ni merupakan perkataan-perkataan yang boleh menyebabkan orang berpecah belah dan orang tidak lagi percaya kepada apa yang kita panggil perkataan yang kita panggil menyebabkan orang rasa macam tak hormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan, perkataan itu mesti disebut kepada Nabi supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh memberikan teguran kepada orang ni. Sebab perkataan ni perkataan besar. Kalau dia sedar perkataan ni, dia sedar bahaya perkataan ni, dia boleh membawa kepada kufur. Sebab apa? Sebab dia seolah-olah merasa sangsi terhadap keadilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menganggap bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhukum menggunakan nafsu, berhukum terperdaya dengan syaitan. Jadi perkataan ni perkataan bahaya. Maka sebab itu Abdullah bin Mas'ud terus bagi tahu dekat Nabi. Fa ataituhu fa akhbartuhu bima qal. Maka aku pun mendatanginya dan aku memberitahu kepadanya. Aku bagi tahu kepadanya yang mana perkataan ni disebutkan oleh lelaki ni. Dia kata lelaki ni duk sebut macam ni. Ya Rasulullah, tadi aku dengar lelaki ni sebut macam ni. Dia kata engkau berhukum bukan ikut hukuman yang adil. Engkau berhukum bukan mengikut kehendak Allah. Jadi bila Nabi dengar perkataan tu, kata Ibnu Mas'ud, fataghayyara wajhuhu hatta kana kasirf. Muka Nabi berubah sehingga muka Nabi menjadi merah seperti pencelup merah. Maksudnya seperti pencelup. Sebab itu kata Imam Nawawi, waktu dia mengatakan as-sirf, dia kata wahwa sibrun ahmar. Ia merupakan pencelup yang berwarna merah. Pewarna yang mewarna merah. Dia warna merah. Jadi Nabi SAW ni cerah orang dia. Bila Nabi menahan marah, nampak muka marah dekat, nampak bayangan marah dekat muka Nabi SAW tu. Maka bila Nabi marah, muka Nabi merah, kata Ibnu Mas'ud. Maka Nabi SAW pun berkata,
Nabi bersabda, "Tsumma qala, faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluh." Maka Nabi terus tanya soalan. Nabi kata, siapa lagi yang nak berlaku adil jika Allah dan Rasulnya tidak berlaku adil? Bila lelaki ni kata, pemberian ni tak adil, maka Nabi tanya satu soalan. Nabi kata, kalau tak adil lah Allah dan Rasul, siapa lagi nak berlaku adil? Siapa lagi dalam dunia ni nak berlaku adil? Kalau Allah tidak berlaku adil, kalau Rasulnya tidak berlaku adil, siapa lagi yang kita nak harapkan? Adakah kita nak harapkan pada syaitan? Lagi tak boleh harap. Maka soalan Nabi tu bukan soalan istifham. Soalan Nabi itu bukan soalan untuk diberikan kepadanya jawapan. Tetapi soalan itu adalah soalan istingkari. Soalan yang berbentuk pengingkaran. Maksudnya, Nabi nak bagi tahu kat dia, takkanlah Rasul tak adil. Sedangkan Rasul ini adalah Rasul daripada Allah. Rasul yang maksum ni, kalau kamu kata tak adil, siapa lagi nak berlaku adil? Maka Nabi daripada ayat ni menunjukkan kepada kita bahawasanya setiap daripada tindakan Nabi SAW itu adalah berpandukan kepada wahyu. Tak boleh dan tak wajar bagi kita untuk mengatakan Nabi bila buat sesuatu tak mahu keredaan Allah. Kerana dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah menyebutkan, yang mana dalam hadis yang masyhur Nabi SAW mengatakan, inna a'lamakum billahi wa atqakum lahu ana. Sesungguhnya yang paling bertakwa kepada, inna a'lamakum billah. Sesungguhnya orang yang paling tahu tentang Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah ini adalah aku. Jadi maksudnya, dalam dunia ni tak ada siapa boleh lawan ketakwaan Nabi. Dalam dunia ni tak ada siapa boleh lawan ilmu Nabi. Jadi kalau dia kata Nabi boleh tak berlaku adil, orang lain lagi lah. Nabi ni orang yang adil. Maka sebab itu Nabi SAW marah dan Nabi murka. Dan hadis ni juga nak bagi tahu kat kita bahawasanya Nabi ni manusia lah. Ada waktu Nabi SAW marah. Ada waktu Nabi SAW lapar. Ada waktu Nabi SAW sakit. Ada waktu Nabi SAW ketawa. Jadi sebab itu kita sebagai orang Islam ni kena hati-hati. Kadang-kadang cinta kepada Nabi sampaikan kita mengangkat Nabi lebih daripada martabat kemanusiaan dia. Tak boleh. Nabi adalah manusia. Cuma Nabi diberikan wahyu. Nabi maksum. Selain daripada tu, Nabi adalah manusia. Maka sebab tu Nabi makan, Nabi tidur, Nabi puasa, ada waktu Nabi tak puasa, Nabi berbuka, ada waktu Nabi tidur, ada waktu Nabi bangun dan seumpamanya. Nak bagi tahu dekat kita tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi kita ni bercirikan dan bersifatkan dengan sifat manusia. Jadi sebab itu ada dakwaan yang pelik tu kan, yang saya cerita awal tadi tu, yang mana mereka kata buat DNA. Baju-baju dan jubah Nabi yang dipamerkan tu dia orang buat masuk dalam lab. Nak buat ujian DNA, dia kata tak keluar DNA tu melainkan dia punya result tu keluar cahaya. Itu pelik juga tu. Kerana kalau Nabi ni manusia, dia mesti ada DNA. Kan? Tapi kalau dia kata keluar cahaya. Jadi bila keluar cahaya tu macam pelik lah. Mungkin spesimen dia ambil tak betul lah tu. Eksperimen gagal. Tapi dia nak cerita tu macam seolah-olah macam nak kata Nabi ni istimewa lah. Tapi sebenarnya kita tak perlukan benda-benda tu tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak perlukan pun benda-benda tu. Yang perlunya adalah, Nabi kata apa? Dalam hadis Nabi kata, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selamanya bila kamu berpegang dengannya. Apa dia? Kitab Allah dan sunnah Rasul. Jadi kalau rasa rindu dekat Nabi SAW, buka kitab hadis. Alhamdulillah, kita setiap minggu kita buka kitab hadis. Dan bila kita jumpa nama Nabi, kita akan selawat sallallahu alaihi wasallam. Bila kita lalu nama Nabi, kita akan selawat sallallahu alaihi wasallam. Jadi membaca kitab hadis,
menjadikan kita rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak padan bagi seseorang itu buang masa, buang keringat, buang penat, buang tenaga hanya semata-mata nak tengok barang palsu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kita sebagai umat Islam ni kita rasa sedih. Kerana apa? Kerana benda yang Nabi tinggalkan kita tak nak ambil penting. Benda yang belum pasti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tu yang kita junjung. Kan macam lambang capal. Saya tak ada masalah lah lambang capal tu, kalau sekadar lambang tu sebagai lambang keindahan tak ada masalah. Samsung pun ada lambang. Kan? Kita beli komputer pun ada lambang brand dia. Beli kereta pun ada lambang. Tapi nak kata lambang tu ada berkat, nak kata lambang tu ada pahala, yang ni perlu dalil. Bila kita tengok tak ada dalil yang khusus menanda yang mengatakan Islam ni ada lambang-lambang tertentu, maka tak perlu pakai lambang, tuan-tuan dan puan-puan. Kita bukan macam agama Kristian yang perlu lambang. Kita bukan macam agama Hindu yang perlu lambang. Sebanyak ratusan tahun, ribuan tahun umat Islam ni bila bersama dengan Nabi SAW tak ada lambang. Kerana kita bukan nak promote lambang. Tapi ada orang yang mendakwa macam-macam. Bukan semua, tapi ada. Maka sebab itu capal ni, lambang capal ni tidaklah ada hadis yang sahih memperincikan secara detail bentuk dia macam mana. Jadi sebab itu para ulama kata bentuk-bentuk yang dilakarkan oleh pengkaji-pengkaji sejarah pun berbeza-beza. Macam-macam bentuk ada. Dan dia tak ada berkat apa pun. Kalau betul tu capal Nabi yang pernah sentuh kaki Nabi tu tak apa. Tapi kalau benda tu belum confirm daripada Nabi, dia tak ada keperkatan apa. Apatah lagi lambang. Kan kalau setakat lambang ada berkat, baik lukis lambang Kaabah, lagi confirm bentuk Kaabah. Lukis lambang Kaabah, lepas tu usap-usap, ambil berkat. Kerana lambang Kaabah confirm. Tapi lambang Kaabah pun kita tak pernah mengagung-agungkan dia. Jadi sebab itu kita kena hati-hati. Tapi benda itulah yang kita duk pusing. Benda itulah yang kita duk cari, pergi letak atas kepala. Sedangkan capal ni Nabi SAW suruh pakai di kaki. Maka mereka pun sebarkan hadis-hadis yang tidak sahih. Kononnya Nabi naik ke Arash, tak disuruh untuk buka capal. Rekaan terhadap hadis itu disebar-sebarkan seolah-olah macam ia adalah hadis yang sahih. Sedangkan Syekh Al-Laknawi mengatakan kisah yang kononnya Nabi SAW naik ke Arash membawa capalnya, tidak membuka capalnya adalah kisah yang palsu. Jadi sebab itu kena hati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Di akhir zaman ni kita kena hati-hati. Yang mana berpeganglah dengan Quran dan Sunnah. InsyaAllah kita akan selamat. Sebab Nabi kata, pegang kepada kitab Allah, pegang kepada sunnah Rasulullah SAW, kita akan selamat dan kita tidak akan sesat. Alaikum bisunnati fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di a'addu 'alaiha bin nawajid. Nanti kalau kamu hidup lama selepas daripada aku tak ada, nanti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud daripada Irbad bin Sariyah, Nabi kata, kalau kamu hidup selepas daripada aku tak ada nanti, kamu akan melihat perselisihan yang banyak. Kamu akan lihat manusia berbantah-bantah. Apa kamu kena buat bila manusia berbantah? Fa'alaikum bisunnati. Kamu kena pegang sunnah aku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan kamu kena pegang sunnah khulafa'ir rasyidin yang diberi hidayah selepas daripada aku. Addu 'alaiha bin nawajis. Gigitlah dia dengan gigi geraham. Jangan lepas. Di akhir zaman ni macam-macam orang dakwa. Macam-macam orang dakwa. Tapi nak selamat, kita peganglah kepada sunnah. Nak selamat, pegang kepada hadis yang sahih. Kalau ada benda pelik-pelik disebarkan, kita tak payah ambil peduli. Sebab kita tak tahu pun tidak mengganggu pegangan agama kita selagi mana kita berada di atas Quran dan sunnah. Ini saya nak pesan pada diri saya dan kita semua yang ada pada petang ini dan di sana malam. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, kita semua dapat diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada mengikut benda-benda yang tak pasti daripada Nabi SAW. Dan Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita buat benda yang Nabi suruh.
Ni kadang-kadang benda tu Nabi tak suruh pun. Punyalah dia nak buat. Nabi tak suruh pun pergi ambil capal dia letak atas kepala. Nabi tak suruh. Nabi tak suruh ambil lambang capal dia letak atas kepala. Jadikan fashion. Nabi tak suruh. Nabi suruh buat apa? Nabi suruh amalkan sunnah dia. Tapi kita ni bab Nabi suruh kita tak buat. Kadang-kadang bila orang suruh, orang cuba untuk promote sunnah, kita pula pergi marah dia. Kau jangan ganggulah amalan masyarakat. Kan kadang-kadang kita bukan nak ganggu sangat amalan masyarakat, kita nak masyarakat buat benda sunnah. Kan? Cuba tengok dalam masyarakat Melayu, kan? Banyak lagi sunnah-sunnah yang kita boleh buat. Banyak lagi sunnah-sunnah yang orang Melayu kadang-kadang tak biasa pun. Kan? Umpamanya lah. Kan? Umpamanya. Contoh yang selalu saya bagilah. Bila berlaku kematian, patutnya jiran bagi makan pada keluarga si mati. Tapi kat Malaysia, kan? Saya rasa dekat Singapura pun sama juga. Kan? Keluarga si mati yang bagi makan. Kita pun beritahu lah. Kita kata ubahlah sunnah ni. Dia marah gitu. Dia kata apa? Dia kata jangan ganggulah. Biarlah ni amalan masyarakat turun-temurun. Tapi capal Nabi letak atas kepala. Sedangkan kita bagi tahu dalam hadis Nabi, Nabi suruh jiran bagi makan. Nabi kata pada hadis, dalam sebuah hadis, ketika Ja'far bin Abi Talib gugur di medan syahid, Nabi kata apa? Isna'u li ali Ja'far ta'aman qad ja'ahum ma yashghuluhum. Atau kama qala. Buat makanan kepada keluarga Ja'far, telah datang kepada mereka benda yang menyibukkan mereka. Benda yang menyibukkan mereka telah datang. Maka kita, jiran buat makan. Cuba kita tengok, sunnah ni ada ke tak dalam masyarakat Melayu? Dah tak ada. Sebab kita telah memadamnya dengan melakukan kenduri tahlil, kenduri arwah. Jadi bila ada orang nak ubah, dia kata kita kena ubahlah budaya ni. Dia pula kena marah. Sedangkan orang yang marah tu capal Nabi letak atas kepala. Kononnya hormat Nabi sangat. Tapi ajaran Nabi SAW seolah-olah macam tak ada apa. Ajaran Nabi SAW macam tak ada nilai. Tapi capal Nabi atas kepala. Dia hanya memuliakan lambang. Tetapi kadang-kadang dia tidak memuliakan ajaran. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan tertipulah masalah ni. Sekecil-kecil sunnah, bagi orang yang beriman, ia adalah bernilai. Sebab tu kata Sa'id bin Musayyib, inni la asiru masirata yaumin wa laylah li ajli hadisin wahid. Aku sanggup untuk bermusafir satu hari satu malam demi untuk mendengar sebuah hadis. Satu hadis je aku sanggup bermusafir sehari semalam. Kerana bagi mereka mendengar hadis adalah rezeki yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, benda ni kita kena hati-hati, jangan tertipu. Maka bila disebut benda ni, dia membuktikan kepada kita Nabi ni manusia yang mempunyai ciri-ciri kemanusiaan yang ada pada Nabi. Ini penting supaya kita dapat memastikan ataupun kita dapat menegaskan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak keluar daripada ciri-ciri kemanusiaan, still manusia. Supaya Nabi ni menjadi contoh kepada kita. Bila Nabi buat, kita buat. Sebab Nabi manusia, kita pun manusia. Kita boleh buat macam mana Nabi buat. Walaupun tak sesempurna Nabi dari sudut ibadat, tetapi dari sudut kemampuan tu ada. Nabi solat, kita solat. Nabi puasa, kita puasa. Maka tak ada alasan orang kata, Nabi tak apalah dia puasa. Dia Nabi, dia tak macam kita. Tak, Nabi macam kita dari sudut tenaga dia. Nabi macam kita dari sudut ciri-ciri kemanusiaannya. Cuma adalah kelebihan-kelebihan lain yang dikatakan Nabi ni tenaganya macam 40 orang lelaki. Tapi dari sudut kemanusiaan itu still ada. Still ada pada Nabi dan kita boleh follow dia. Nabi SAW tidak ada ciri-ciri ketuhanan pada dia. Nabi bukan anak Tuhan seperti mana yang disebutkan oleh orang-orang Kristian kepada Isa, anak Maryam. Nabi adalah manusia, bahkan semua Nabi di dalam ajaran Islam, semua Nabi adalah manusia yang tidak terkeluar daripada ciri-ciri kemanusiaan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, bila Nabi marah ni, boleh marah ke Ustaz? Bukankah dulu Nabi kata dalam hadis, Nabi kata la taghdab, la taghdab, la taghdab. Kan ada hadis, Nabi SAW ditanya oleh seorang lelaki tentang apa nak bagi pesanan kat dia. Nabi SAW kata jangan marah. Jangan marah, jangan marah. Nabi ulang 3 kali kata, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Yang ni Nabi marah pula. Nabi berubah muka pula. Maksud jangan marah tu,
Para ulama mengatakan bukan maksud jangan marah tu maksudnya buang perasaan marah dalam jiwa langsung sampai tak marah. Tengok apa pun ketawa, tengok apa pun senyum, tengok apa pun sengih. Orang baling kat kita barang pun sengih. Orang buat benda tak elok pada keluarga kita pun senyum. Itu dah tak normal lah tu. Tak lama boleh masuk join Tanjung Rambutan lah. Tapi yang dimaksudkan jangan marah ni maksudnya ada dua di sisi para ulama tafsirannya. Yang pertama, jangan mendedahkan diri kamu di tempat yang boleh membuatkan kamu marah. Maksudnya kalau benda tu boleh membuatkan kamu marah, kamu jauhi tempat tu. Kerana orang marah ni boleh hilang pertimbangan. Orang marah ni boleh bertindak di luar daripada batasan syarak. Itu pertama. Itu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, bila marah, normal lah orang marah. Benda marah ni benda yang tak boleh dikawal. Datang satu benda menyebabkan kita marah. Kita marah. Cuma para ulama kata bila marah, kawal marah. Yang Nabi kata, la taghdab, jangan marah. Maksudnya jangan bertindak mengikut marah kamu. Maksud bila marah, kawal. Oleh kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis Nabi SAW menganjurkan kita untuk bila kita marah saja, kita ubah tempat duduk kita. Kalau kita berdiri, kita duduk, Nabi kata dalam hadis. Kalau kita duduk pun tak marah lagi, pergi mengiring. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau rasa macam marah ke apa ke, cuba mengiring. Tengoklah mengiring, pegawai tengok bos dah mengiring je, terbaring je dalam ofis, bos tengah marah. Keluar. Menunjukkan kita kawal marah. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi SAW menganjurkan untuk diam. Bila marah, diam. Kerana apa diam? Kerana diam ni boleh menyebabkan kita mengawal diri. Sebab kalau kita tengah marah, kita tak kawal mulut, mungkin akan keluar perkataan-perkataan yang tidak meredakan agama. Mungkin akan mengeluarkan perkataan-perkataan dosa. Oleh kerana itu, kawal marah kita. Maka Nabi SAW terus menyebutkan. Nabi kata, yarhamullahu Musa. Moga Allah merahmati Musa. Qad udhiya bi aktsara min haza fasabar. Sesungguhnya Musa telah disakiti, telah diuji. Udhiya ni lebih kepada disakiti. Musa telah disakiti dengan sesuatu yang lebih daripada ini, maka dia sabar. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, perkataan yang dikeluarkan oleh lelaki tadi menyakiti Nabi. Perkataan tu perkataan yang menyakiti Nabi. Oleh kerana itulah Syekh Mustafa Al-Bugha ketika menulis syarah kepada Riyadhus Salihin dalam kitab dia Nuzhatul Muttaqin, dia mengatakan lelaki yang cakap ni adalah Zulkhuwaisirah. Lelaki yang memang biadab dengan Nabi. Sebab ada satu riwayat. Ada satu riwayat dalam Sahih Bukhari mengatakan bahawasanya lelaki ini lelaki Ansar. Maka sebab itu ulama berbeza pendapat. Betul ke dia ni Zulkhuwaisirah? Betul ke dia ni Zulkhuwaisirah yang mengucapkan kepada Nabi, wahai Muhammad, berlaku adil lah. Sebab ini perkataan yang hampir sama. Cuma bezanya yang ni dalam hadis ni nampak macam dia tak cakap depan-depan Nabi. Dalam hadis yang sana depan-depan Nabi dia kata, "I'dil ya Muhammad." I'dil, dia kata. I'dil, berlaku adil lah wahai Muhammad. Sehingga Nabi kata, "Wailak wa may ya'dil idza lam a'dil." Malang bagi kamu. Siapa lagi nak berlaku adil jika aku tidak berlaku adil? Maka ada perbahasan di kalangan para ulama. Siapa yang bercakap ni? Yang sana ada hadis disebut Zulkhuwaisirah. Yang mana dia tu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dia tu memang orang yang biadab dengan Nabi SAW. Maka sebab itu para ulama tidak memasukkan nama dia dalam senarai sahabat Nabi SAW. Sebab apa? Sebab dia adalah golongan munafik
yang diadap dengan Nabi SAW, yang tidak meyakini bahawasanya Nabi telah berlaku adil di dalam pembahagian harta rampasan perang. Yang ni ada beza sikit di kalangan ulama. Ada yang kata orang yang sama, ada yang kata tidak. Sebab apa? Sebab dalam Sahih Al-Bukhari ada disebutkan dia ni daripada kalangan orang Ansar. Faqala rajulun minal Ansar. Seorang lelaki daripada kalangan Ansar. Sedangkan Zulkhuwaisirah ni bukan macam Ansar. Dia bukan Ansar. Macam mana nak kata Ansar? Ansar ni Allah Ta'ala puji dalam Quran. Maka Syekh Mustafa Bura ketika dia menghuraikan siapakah dia ni, dia kata wahadzar rajul. Dia kata Syekh Bura, wahadzar rajul huwa Zulkhuwaisirah. Lelaki yang bercakap perkataan ni yang mana dia cakap, dia kata hadhihi qismatun ma'udila fiha. Ni pembahagian yang tak adil. Kemudian dia kata wa ma urida biha wajhullah. Dan pembahagian ni bukan nakkan keredaan Allah. Pembahagian ni dilakukan secara tak adil, secara zalim lah maksudnya. Kan perkataan ni menyakiti Nabi. Sebab tu Nabi kata moga Allah merahmati Musa kerana dia disakiti lebih daripada ni. Menunjukkan Nabi pun sakit juga. Perkataan ni menyakitkan Nabi. Maka sebab itu kata Syekh Mustafa Bura, dia kata wa hadzal rajul huwa Zulkhuwaisirah. Lelaki ni merupakan Zulkhuwaisirah. Orang yang sama, dia kata. Wa innama nusiba ilal ansari hilfan awwalaan. Dia disandarkan ataupun nama dia dalam riwayat lain disebut dia ni daripada Ansar hanya sekadar perjanjian. Kerana orang Arab zaman dulu dia suka berjanji. Dia berjanjilah walaupun dia bukan daripada kabilah tu, dia kata aku berjanji aku nak tolong kabilah kamu pun tolong aku. Maka dia terus dinisbahkan pada kabilah tu. Maka dia dianggap sebagai orang Ansar, sedangkan dia bukan orang Ansar. Maka sebab itu Nabi SAW kata moga Allah merahmati Musa, sesungguhnya dia disakiti lebih daripada ini dan dia bersabar. Jadi Nabi SAW pun sabarlah. Cuma adalah perbahasan sikit, adalah perbincangan sikit. Kenapa Nabi SAW tak ambil tindakan pada dia? Sedangkan dia ni terang-terang mempertikaikan apa yang Nabi buat. Terang-terang tuduh Nabi, terang-terang menyakiti Nabi. Perbuatan menyakiti Nabi SAW adalah perbuatan kufur. Perbuatan menyakiti Nabi menjadikan seseorang itu kafir. Kerana perbuatan menyakiti Nabi sama seperti mana menyakiti Allah. Kerana Nabi menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di sana ada dua pandangan di kalangan ulama. Pandangan yang pertama adalah pandangan Al-Maziri, seorang ulama. Namanya Al-Maziri, dia ada tulis kitab mensyarahkan Sahih Muslim. Al-Maziri mengatakan Nabi SAW tidak mengambil tindakan kepada lelaki yang bercakap ni. Dia kata sebab dia bercakap belakang Nabi. Nabi tak tahu, melainkan datang kepada Nabi SAW Abdullah bin Mas'ud seorang aja. Yang mana dalam Islam persaksian mesti dibawa oleh dua orang. Baru boleh jatuh hukum nak bunuh ke nak apa. Tapi dia ni yang dengar dia, yang bagi tahu dekat Nabi cuma seorang. Maka persaksian seorang tidak mencukupi untuk ambil tindakan. Ini pandangan Al-Maziri. Tetapi pandangan Al-Maziri ini telah dibantah oleh ulama lain yang bernama Al-Qadhi Iyad. Yang mana Al-Qadhi Iyad, seorang ulama juga, mensyarahkan Sahih Muslim juga. Qadhi Iyad ni dia kata, Qadhi Iyad Al-Yahsubi. Kalau tak silap saya, dia berasal daripada Andalus. Yang mana dia ni seorang ulama Andalus. Dia mengatakan, Qadhi Iyad kata, pandangan ataupun takwilan Maziri merupakan takwilan yang tidak begitu tepat, dia kata. Kenapa tak tepat? Kerana dalam hadis yang lain Nabi SAW memang ditegur terus depan-depan dia. Depan-depan dia tegur. Bukannya Nabi tak tahu, Nabi tahu. Maksudnya Qadhi Iyad juga percaya lelaki ni adalah lelaki Zulkhuwaisirah yang sama yang cakap depan-depan Nabi, i'dil. Berlaku adil lah wahai Muhammad, berlaku adil lah. Maka Qadhi Iyad juga memegang pandangan yang sama seperti mana yang dipegang oleh pengarang kitab Nuzhatul Muttaqin, syarah kepada Riyadhus Salihin, iaitu Syekh Mustafa Bura.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW tidak membunuhnya, kata Qadhi Iyad, kerana dia ni adalah golongan munafik. Zulkhuwaisirah adalah seorang lelaki munafik. Demikian juga yang disebutkan, yang disebutkan oleh Ibn Taymiyah rahimahullah, yang mana Ibn Taymiyah menyebutkan di dalam kitab dia, ya, bahawasanya Zulkhuwaisirah juga merupakan orang munafik. Yang mana orang munafik ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, orang munafik ni tak boleh untuk Nabi SAW bunuh. Sebab apa? Sebab orang munafik ni menzahirkan Islam. Orang munafik ni dia menzahirkan Islam. Oleh kerana dia menzahirkan Islam, menyembunyikan kufur, Nabi tak bolehlah ambil tindakan. Kenapa? Kerana ada beberapa alasan utama. Yang pertama, kerana munafik ni kita tak dapat tahu dia munafik, melainkan dia bagi tahu kat kita secara jelas, aku munafik. Kalau dia tak bagi tahu, sampai ke sudah kita tak tahu. Jadi macam mana nak tahu dia ni munafik ke tak munafik? Nak tahu dia munafik ke tak munafik, tuan-tuan dan puan-puan, adalah berdasarkan kepada wahyu. Tengok wahyu baru tahu. Nabi SAW tahu nama-nama orang munafik ni pun sebab Allah bagi tahu Nabi. Maka Nabi pun bagi tahu Huzaifah. Orang lain tak tahu, hanya Huzaifah tahu. Huzaifah tahu macam mana? Sebab Nabi bagi tahu kat dia. Nabi tahu macam mana? Allah bagi tahu kat Nabi. Orang lain yang tak terima wahyu, dia tak tahu orang tu munafik ke tidak. Maka sebab itu Nabi tak bunuh. Sebab itu Nabi kata, ma'adzallah alla yatahaddan nas atau alla yaqulan nas, ma'adzallah ay yaqulan nas inna Muhammadan qatala ashabah atau yaqtulu ashabah. Aku berlindung dengan Allah daripada manusia berkata, sesungguhnya Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Jadi orang munafik ni dia solat di belakang Nabi. Orang munafik ni dia kata dia beriman. Orang munafik ni mana orang Islam duduk, dia duduk. Orang di luar daripada Madinah bila tengok orang munafik, mereka tak terima wahyu. Mereka tak tahu apa yang ada dalam jiwa orang munafik. Dia orang claim, dia orang assume bahawasanya orang munafik ni sahabat Nabi. Kalau Nabi bunuh dia orang dengan wahyu yang Nabi dapat, sedangkan wahyu itu tidak dapat dibuktikan oleh orang lain dari sudut kebenarannya kerana benda tu melibatkan jiwa, melibatkan jantung hati, maka orang akan kata Muhammad bunuh sahabat dia. Dan ini tidak bagus untuk dakwah Islam pada masa itu. Orang akan kata, hang tengok, hang nak masuk Islam lagi ke? Hang nak masuk Islam lagi ke? Orang yang solat di belakang Muhammad pun dia bunuh. Takkan hang nak masuk Islam lagi? Maka Nabi SAW tak jadi bunuh. Itu yang pertamalah. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Nabi tak nak apa saja tindakan Nabi dalam membunuh orang munafik ini menjadi satu hukum bagi pemerintah yang mana mereka akan gunakan alasan untuk membunuh musuh politik mereka, disebabkan alasannya Nabi pembunuh orang munafik, jadi aku bunuh dia. Sebab apa? Sebab dia munafik. Mana kau tahu dia munafik? Aku tahulah semalam aku mimpi. Maka akhirnya hukuman munafik ni akan menjadi mainan pemerintah dalam nak membenamkan musuh-musuh politik dia. Jadi bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Maka sebab itu Nabi tak guna peruntukan pembunuhan orang munafik ni. Dan bila Nabi, tuan-tuan, bila Nabi tak bunuh orang munafik, ia menjadi satu, orang kata apa, satu polisi bagi kita bahawasanya kita tak tahu apa yang ada dalam jiwa orang. Selagi mana dia tak bagi tahu kita, kita tak ada ruang untuk kita belah dada dia. Dia kata dia beriman, maka dia beriman. Kita percaya cakap dia. Itu pengajaran. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, bila Nabi SAW tidak bunuh orang munafik, bila Nabi tak bunuh orang munafik, ini satu pengajaran juga bagi kita untuk mengatakan apa saja tindakan di dalam agama ni kita mesti mendahulukan untuk menjaga wajah agama ataupun air muka agama ataupun reputasi agama.
Jangan buat sesuatu tindakan yang boleh menyebabkan reputasi agama ni menjadi teruk ataupun menjadi buruk. Jadi sebab itu Nabi SAW jaga ni reputasi agama ni. Adilnya agama Nabi jaga, sebab itu Nabi sebut dalam hadis. Ya. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadi law saraqat Fatimah bintu Muhammadin laqata'tu yadaha. Demi Tuhan yang diri Muhammad berada di tangannya, kalaulah Fatimah tu mencuri, aku yang akan potong tangan. Maksudnya dalam Islam ni bukan hanya adil yang menjadi prinsip, tetapi nampak adil. Islam itu bukan hanya adil, tetapi mesti juga dilihat adil. Dilihat adil ni pun perkara yang perlu dilihat. Wallahu a'lam bissawab. Moga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Jadi saya tengok kalau ada soalan sikit, satu dua saya nak jawab sebab di Malaysia ni dekat-dekat nak maghrib. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Abu Arif Ustaz. Ustaz, kitab Ihya Ulumuddin, Ya. para ulama hadis mengatakan di dalam ini terdapat hadis dhaif dan lemah. Ya. Tetapi para pendakwa sekarang berkata, takkan 10 kebaikan yang dilakukan, takkan kerana satu kesalahan kita ketepikannya dan ia menolak hadis Ihya Ulumuddin. Boleh tak jelaskan? Okey, tuan-tuan, kitab Ihya Ulumuddin ya, merupakan kitab yang ditulis oleh Abu Hamid Al-Ghazali ya. Yang mana kitab Ihya Ulumuddin ni ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali seolah-olah sebagai satu isyarat kepada umat pada waktu tu, yang mana mereka mungkin pada waktu tu sangat-sangat sangat-sangat terkesan dengan falsafah, dan pada waktu tu juga mungkin mereka ni sangat bersifat teknikal, sehingga mereka ni condong kepada fiqh, condong kepada isu-isu teknikal, sampai boleh menggunakan helah-helah, sampai gunakan helah semata-mata untuk membenarkan benda yang dilarang dalam agama pun dibuat atas nama agama. Jadi itu tujuan Imam Ghazali. Sebab tu dia letakkan tajuk kitab dia tu Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Maksudnya ilmu agama ni tak hanya berpada dengan hukum halal haram. Ilmu agama ni perlu ada jiwa. Yang mana jiwa ni lah yang mengamalkan halal dan haram tu. Kerana ada je helah yang dibuat untuk melepaskan diri daripada hukum hakam, dan helah-helah tu ada pada pandangan ulama sendiri. Jadi benda-benda ni berlaku pada zaman tu. Oleh kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Imam Ghazali meletakkan ataupun menulis kitab tersebut. Tetapi dalam kitab itu adalah hadis-hadis yang tidak sahih. Bukan semua, tapi ada. Hadis-hadis yang terlalu dhaif pun ada, hadis-hadis yang palsu pun ada. Tapi tu Ustaz, nak bakar ke kitab tu? Di zaman dahulu ada pemerintah yang membakar. Pada zaman dulu ada pemerintah yang membakar kitab Imam Ghazali, yang mana Ibn Tashfin yang merupakan raja bagi kerajaan Murabitin di, kalau tak silap saya, di Morocco ataupun di Andalus, membakar kitab Imam Ghazali kerana bagi dia pandangan-pandangan dalam tu agak ada benda-benda yang dia tak setuju dalam tu. Tapi adakah kita perlu bakar? Kita tak perlu bakar lah. Tak perlulah ekstrim sangat sampai nak bakar. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita perlu buat seperti mana yang ulama-ulama majoritinya buat. Yang mana kata ulama majoriti, ambil manfaat sekadar yang ada, yang mana yang bermanfaat ambil, yang mana yang palsu, hadis-hadis yang palsu, yang mana hadis terlalu dhaif tak ambil. Sebab itulah ulama zaman dulu, nama dia Al-Imam Al-Iraqi, guru kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia menilai semula hadis-hadis yang terkandung di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia tulis satu kitab, tajuk dia Al-Mughni an Hamlil Asfar fil Asfar. Kitab ni
dia khususkan untuk menilai hadis-hadis yang terkandung di dalam Ihya Ulumuddin. Jadi hari ini kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin, cetakan baru, cetakan moden, cetakan komputer, nota kakinya adalah nota kaki Ihya Al-Mughni karya Al-Iraqi. Jadi kalau kita tengok hadis ada nota kaki itu Iraqi bagi tahu. Jadi cadangan saya nak baca kitab Ihya Ulumuddin kena orang yang pandai dalam ilmu hadis baca. Orang yang pandai dalam ilmu hadis kena mengajar kita Ihya Ulumuddin supaya dia tahu istilah-istilah ilmu hadis. Sebab kadang-kadang istilah ilmu hadis ni pun penting juga untuk kita tahu. Kalau dia kata hadza hadisun munkar, hadis ni munkar. Kita pun pening dah, apa hadis munkar pula? Takkan baca hadis jadi munkar. Kan? Sebab dia ingat munkar tu benda berdosa. Sedangkan hadis munkar bukannya amar ma'ruf nahi munkar. Hadis tu munkar. Dan insya-Allah saya akan hurai untuk kuliah akan tahu maksud hadis munkar. Mesti lupa kita. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada larangan untuk kita menyampaikan berita yang kita terima walaupun benar kepada orang yang disebut. Dan bagaimana pula dengan penyampai Ibnu Mas'ud yang menyampaikan kepada Rasulullah SAW? Adakah ini tak termasuk dalam larangan itu? Okey. Larangan yang ada itu yang saya faham adalah larangan an-namimah. Yamshi bin namimah. Kita mengadu domba. Yang dilarang mengadu domba ni apabila kita memindahkan cakap orang untuk tujuan yang jahat. Kita memindahkan orang ni untuk kita memindahkan cakap orang ni ya untuk mereka bergaduh. Maksud tujuan dia tu tujuan yang batil. Sedangkan tak ada keperluan pun untuk kita menyampaikannya. Maksud kalau tak sampaikan pun tak apa. Berbeza kalau kita menyampaikan sesuatu bukan untuk niat supaya mereka bergaduh, tetapi kita nak bagi tahu, nak minta fatwa umpamanya. Ataupun kita bagi tahu tu supaya orang yang dicakapkan tu, bila orang yang dicakapkan tu dapat waspada. Contohnya kita dengar satu orang dia kata malam ni aku nak curi rumah dia. Kita pun bagi tahu orang tu. Jaga-jaga malam ni ada orang nak curi rumah hang tau. Maka yang tu tidak menjadi masalah. Menjadi masalah. Oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita kena bezakan di antara namimah ataupun mengadu domba yang dibenarkan, yang tak dibenarkan, yang diharamkan, dan mengadu domba dan memindah cakap untuk tujuan yang baik. Jadi tujuan yang dilakukan ni Ibnu Mas'ud ni bila dia cakap macam tu, dia bukan untuk mengadu domba dengan tujuan jahat. Sebaliknya dia nak bagi tahu kepada Rasulullah SAW bahawasanya orang yang cakap ni dia mempertikaikan apa yang Nabi buat dan dia ni wajar untuk dihukumlah kerana telah menyakiti Nabi SAW. Itu pandangan Ibnu Mas'ud. Wallahu alam. Jadi saya rasa cukup sekadar tu untuk petang ni. Sebab di Malaysia pun dah maghrib. InsyaAllah kita jumpa lagi pada waktu akan datang. Saya mohon maaf kalau ada tersilap kata, tersalah bahasa. Terima kasih pada Abang Jafni dan semua yang ada pada malam ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Allah barik fikum.